Saya akan jalankan tanggungjawab saya sebagai peguam kepada Encik Azlan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Encik Azlan bin Ibrahim telah sempurnakan satu wasiat pembagian harta dengan cara hibah dan selebihnya difaraidkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda, terdapat beberapa proses yang perlu kita ketahui sebelum pelaksanaan agihan harta pusaka diberikan kepada ahli waris? Jadi untuk itu, saya Adli Nur Akmal binti Mat Fazil merupakan mahasiswa ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman semester 5 akan membantu anda dalam memahami secara ringkas tentang proses tututan harta pusaka. Kepentingan dalam merancang harta pusaka oleh pemilik harta wajar dilakukan bagi memudahkan agihan dan pembahagian harta kepada ahli waris ataupun penerima harta yang lain. Perancangan ini perlu dibuat ketika pemilik harta masih hidup dan apabila berlakunya kematian, maka ahli warislah yang akan memainkan peranan penting dalam menguruskan harta pusaka serta mengendalikan tuntutan harta seterusnya, membahagikannya kepada waris-waris yang layak menerimanya. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu, kita perlu tahu apa itu harta pusaka. Jadi, harta pusaka ini adalah harta peninggalan si mati yang mengandungi harta alih seperti duit, caruman KWSP, kenderaan, perabot rumah dan sebagainya. Dan harta tak alih pula seperti tanah, rumah, bangunan dan sebagainya. Konsep harta pusaka ini telah diperincikan secara langsung oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud Allah telah perintahkan kamu, iaitu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Berbalik kita pada tajuk asal, proses tututan harta pusaka hendaklah mengikut kepada prosedur pembahagian yang ditetapkan dan ianya terbahagi kepada 3. Yang pertama, harta pusaka besar. Jika si mati meninggalkan harta alih atau harta tak alih ataupun kedua-duanya dan bernilai melebihi 2 juta ringgit, maka permohonan untuk mendapat surat kuasa mentadbir ini akan dilakukan di Mahkamah Tinggi Sivil. Pentadbirannya tertakluk di bawah Akta Probate dan Pentadbiran 1999. Yang kedua, harta pusaka kecil. Jika si mati meninggalkan harta alih atau harta tak alih atau kedua-duanya dan bernilai tidak melebihi RM2 juta ringgit, maka permohonan pembahagian harta pusaka kecil ini boleh dibuat oleh waris, pemiutang, pegawai pertempatan yang diarahkan oleh pentadbir tanah atau amanah raya berhad. Pentadbirannya tertakluk di bawah Akta Harta Pusaka Kecil 1995. Dan yang ketiga ialah harta pusaka ringkas. Jika si mati meninggalkan harta alih sahaja seperti wang tunai tidak melebihi RM600,000, saham-saham, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, kereta, wang simpanan dan sebagainya. Permohonan untuk pembahagian ini hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah Perbadanan Amanah Raya Berhad. Pembahagian secara mufakat juga boleh dilaksanakan jika semua waris yang berhak mewarisi harta pusaka si mati bersetuju. Sebenarnya, kerumitan yang seringkali dijadikan alasan oleh seseorang waris dalam membuat permohonan pembahagian harta pusaka biasanya apabila mereka ini kurang berpengetahuan. Oleh itu, timbullah beberapa isu yang berkaitan waris tidak menuntut harta, pelambakan harta di Baitul Mal yang tidak dituntut, pertelingkahan dalam keluarga dan sebagainya. Jika seseorang itu mengambil inisiatif mencari maklumat atau menggunakan bahan yang telah disediakan di laman-laman web rasmi tentang harta pusaka, sudah tentu masalah ini dapat diselesaikan. Oh ya, sebelum proses tututan harta pusaka, terdapat beberapa langkah juga yang penting untuk dilaksanakan oleh pewaris. Kiranya ini adalah step yang paling awal perlu dilakukan. Yang pertama ialah lantik pentadbir yang akan melaksanakan urusan pusaka si mati hingga selesai. Dan yang kedua, kenal pasti waris-waris yang berhak dan yang tidak berhak ke atas harta. Yang ketiga, kenal pasti harta yang ditinggalkan oleh si mati, sama ada harta pusaka ataupun tidak. Yang keempat, kenal pasti kos urusan jenazah, sama ada melalui khairat kematian ataupun pendahuluan oleh waris. Yang kelima, kenal pasti hutang piutang si mati.
Yang keenam, kenal pasti tuntutan harta sepencarian. Yang ketujuh, kenal pasti wasiat. Jika ada, maka pengesahannya perlu dilakukan di mahkamah syariah. Yang ke-8, beri kebenaran kepada waris. Yang ke-9, permohonan perintah faraid. Dan yang ke-10, inilah yang saya terangkan tadi, iaitu permohonan pembahagian pusaka, sama ada nilai harta itu mencakupi harta pusaka besar ataupun harta pusaka kecil ataupun harta pusaka ringkas. Dan sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.